Hai, kembali lagi kelas pemulihan Cikgu Husna. Hari ini bersama dengan subjek Bahasa Melayu. Jadi sebelum tu, macam biasa, jom kita saksikan saksikan di channel YouTube Cikgu. Boleh tekan subscribe, like dan juga jom share jika bermanfaat. Okey, hari ini apa ya yang kita akan belajar? Okey, jom kita tengok. Okey, jom bina ayat mudah. Jadi sebelum ni cikgu dah ajar kamu semua membaca, betul tak? Jadi untuk video kali ni kita akan bina ayat mudah. Okey. Bahagian 1. Jadi asas kepada membina ayat. Jadi antaranya kita boleh gunakan perkataan itu. Ini. Lagi, saya ada, ataupun kamu boleh tukar saya tu kepada kakak ada, ayah ada, ibu ada, dia ada, dan saya suka. Perkataan saya menunjukkan orang, jadi kamu boleh tukarlah kepada siapa yang kamu suka. Contoh, ibu suka, adik suka, nenek suka, pakcik suka. Okey. Boleh tak? Okey, jom kita cuba. Apakah gambar ini? Ya, pandai. Bola. Jadi kita gunakan ayat yang cikgu ajar. Itu bola. Ini bola. Kita gunakan saya ada pula. Saya ada bola. Dan saya suka bola. Bagi benda-benda objek, kamu boleh gunakan perkataan yang cikgu tunjukkan. Jom kita cuba seterusnya. Kek. Okey, itu kek. Ini kek. Saya ada kek. Dan saya suka kek. Okey. Ni kalau benda lah. Okey, contoh yang ketiga. Basikal. Okey. Itu basikal. Ini basikal. Saya ada basikal. Saya suka basikal. Macam mana? Mudah tak? Okey, boleh. Nanti kalau kamu nampak objek yang ada di sekeliling kamu, kamu boleh cuba gunakan perkataan yang cikgu ajar tadi. Bahagian 2. Okey, seterusnya. Kalau untuk membina ayat yang lebih panjang tetapi masih lagi kategori mudah, ya, asasnya ialah kamu mesti tahu apa atau siapa dalam gambar. Okey, siapa atau apa? Buat apa ataupun apa yang sedang dilakukan dalam gambar tersebut. Dan di mana gambar tersebut. Kalau gambar tu tak tunjuk di mana, kamu ikut kesesuaian apa aktiviti yang dilakukan ketika itu. Contoh, makan mestilah di dapur, ataupun kalau di sekolah kita makan di kantin. Dan ikut kepada situasi yang ada pada gambar. Jom cikgu terangkan apa itu siapa. Siapa ni menunjukkan sama ada orang, benda, haiwan, tumbuhan. Okey? Contohnya, siapa ni boleh dikategorikan. Contohnya kalau gambar orang, mungkin dia ayah, ibu, adik, abang, kakak, nenek dan sebagainya. Okey. Dan mungkin siapa itu adalah pekerjaan dalam gambar. Apa yang kamu nampak pada gambar mengikut kesesuaian. Lihat gambar yang cikgu berikan tu. Okey, contoh mungkin jurutera, polis, guru, bomba, askar dan sebagainya lagi.
Boleh tak kamu faham? Inilah siapa. Maksudnya di dalam ayat kita boleh mulakan perkataan siapa yang cikgu ajarkan. Seterusnya, apa di dalam gambar? Contohnya gambar haiwan. Contoh kucing, gajah, lembu, ayam, ikan. Gunakan perkataan apa itu. Okey, ataupun apa dalam gambar, mungkin kamu nampak gambar yang diberi ialah pokok-pokok dan tumbuhan. Contoh pokok bunga, pokok kelapa, pokok apel ataupun pokok mangga dan sebagainya. Contoh lagi, mungkin kamu nampak apa di dalam gambar? Mungkin nampak lobak, buah limau, buah pisang, buah anggur, tomato. Jadi, mulakan perkataan dengan gambar yang kamu nampak. Jadi, buat apa ya? Ini ayat perkataan yang seterusnya kita akan bina. Okey, buat apa cikgu kategorikan kepada 3 kategori mudah lah. Buat apa, iaitu aktiviti sama ada di rumah, di sekolah dan di padang ataupun di taman. Okey, kalau di rumah contohnya makan, mandi, tidur, kemas, cuci, masak di rumah. Betul tak? Kalau di sekolah contohnya tulis, baca, belajar, duduk di sekolah, lihat. Contoh, lihat guru mengajar, lihat kawan bermain kan. Sapu, contoh sapu sampah di dalam kelas. Okey, dan sebagainya. Banyak lagi aktiviti itu sebenarnya. Dan seterusnya, mungkin kalau di padang, mungkin kamu bermain, mungkin sepak bola, lari, mungkin berjalan, bersenam di padang. Begitu juga kalau di taman permainan pun boleh gunakan aktiviti yang cikgu sebutkan. Inilah aktiviti buat apa. Boleh tak murid faham? Ya, saya rasa murid boleh faham kan? Okey. Jadi, di mana pula macam mana? Kesian Bu ni kan tak faham di mana. Tak apa, cikgu terang. Di mana dikategorikan tempat. Cikgu ajar hari ini contohnya di rumah. Ni rumah kan. Jadi kalau kita nampak gambar rumah ni, apa tempat yang ada? Antaranya dapur, ruang tamu, bilik air, lagi ruang apa? Ya, mungkin tempat letak kereta, halaman rumah dan sebagainya. Seterusnya, kategori tempat mana? Sekolah. Mungkin gambar tu situasi kawasan dia ialah di mana? Di sekolah. Jadi sekolah. Contohnya sekolah ni besar kan? Jadi sekolah terdiri daripada banyak tempat sebenarnya. Jadi cikgu berikan contoh. Di sekolah ada kelas, ada tandas, bilik guru, perpustakaan atau pusat sumber, lagi pejabat dan sebagainya. Seterusnya kategori taman ataupun padang pun boleh atau taman. Taman ni ada taman tasik, ada taman permainan, betul? Jadi ikutlah situasi yang sesuai. Ni dia gambar taman kan, seronok kan di taman. Jadi taman tu mungkin kita kata aktiviti tu dilakukan, contoh bermain jongkak-jongkit, contoh berlari di mana? Padang, tasik dan sebagainya. Ikut kesesuaian, okey? Kamu kena selalu baca buku dan tengok gambar supaya kamu tahu apakah aktiviti yang sesuai dan apakah nama tempat-tempat tersebut. Yang mudah-mudah. Boleh kan lakukan di rumah? Tak perlu tunggu cikgu berikan bahan pun kamu boleh tengok di rumah. Okey, jom kita mula bina ayat menggunakan perkara yang cikgu ajarkan awal tadi. Okey, contohnya gambar ini. Mesti mula dengan siapa atau apa, buat apa, di mana. Okey, kita mulakan dengan siapa. Siapa dalam gambar ni?
Ya, yang sesuai ya. Okey, mungkin kamu kata adik perempuan ataupun cikgu nak pilih kakak. Okey, kakak. Jadi cikgu tulis kakak. Buat apa? Kakak membaca. Betul. Jadi, kemudian di mana kakak baca? Mungkin cikgu pilih yang sesuai di dalam bilik. Jadi, kita sebenarnya menulis ayat mudah. Kakak membaca di dalam bilik. Senang kan? Ayat kamu dah lengkap. Boleh dapat markah. Okey, jom tengok gambar seterusnya. Gambar apa ni murid-murid? Ya, bukan tengok TV. Saya rasa mesti ramai sebut tengok TV. Jadi sebenarnya kalau TV atau television, kita menonton. Okey, macam biasa, mulakan dengan siapa atau apa, buat apa dan di mana. Okey, jadi siapa dalam gambar? Cikgu nak pilih adik. Kamu boleh pilih nama orang pun boleh. Contoh Ali, Ahmad dan sebagainya. Boleh, letak nama pun boleh. Cikgu pilih adik. Okey, jadi kemudian cikgu fikir, buat apa ya adik ni? Menonton televisyen. Ya. Kemudian di mana ya? Yang sesuai di ruang tamu. Jadi akhir sekali sebenarnya kita menulis. Bila kamu menulis dalam buku kertas, pastikan dekatkan ya, bukan seperti cikgu lah jauhkan. Okey, maksudnya kita akan tulis adik menonton televisyen di ruang tamu. Ayat tu terus nampak macam panjang pun sebenarnya. Okey. Seterusnya, gambar siapa ni ya? Siapa? Buat apa orang ni? Dan di mana kalau gambar macam ni? Okey. Okey, gambar tu mestilah doktor. Doktor buat apa? Merawat pesakit. Di mana? Mungkin di hospital. Ataupun kalau kamu pandai eja klinik pun boleh di klinik. Jadi kita tuliskan dalam buku. Sebenarnya doktor merawat pesakit di hospital. Ya. Okey. Jom kita cuba lagi. Oh, comelnya. Gambar apa ni? Kucing. Ya, betul. Dia gigit apa tu? Tu benang-benang kan? Benang kain. Jadi, macam biasa, kita fikirkan siapa gambar ni atau apa, buat apa dan di mana. Jadi, mulakan dengan apa gambar ni? Siapa? Ya, kucing. Kucing buat apa tu? Main benang. Gigit benang pun boleh. Yang sesuai. Mungkin sesuainya di mana ya? Di dalam rumah. Jadi kita tuliskan kucing main benang di dalam rumah. Okey, macam kucing ni atau haiwan, kita boleh letak nama pun boleh. Contohnya Kiki main benang di dalam rumah. Kan tukarkan kepada haiwan yang ada nama, kita boleh letak nama. Boleh tak murid-murid? Jadi tamat sudah kaedah SMART, senang membaca dan tulis bersama Cikgu Husna, pemulihan khas, dan tahniah kepada murid yang berjaya ikut sehingga ke video cikgu yang ini, okey, untuk bina ayat, dan yang lain yang masih lagi membaca perlahan-perlahan, teruskan usaha, jangan risau. Okey, untuk senang membaca dan menulis, kita selalu amalkan dan berlatih. Okey. Okey, kamu memang paling hebat. Jumpa lagi. Bye.